Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kisah jiran itu ialah dia menjadi tajuk cerita saya pada hari ini. Sikap saling tolong-menolong tanpa mengira kaum amatlah penting dalam kehidupan kita. Gunung Santubong indah ceria, di hati tersemat kasih terikat. Tolong-menolong amalan mulia, jiran sepakat membawa berkat. Dengarkan cerita saya. Swilan merupakan seorang ibu kepada anak tunggal yang bernama Jason. Perangai Jason yang tidak gemar bercampur dan bergaul dengan orang lain sangat tidak disukai oleh Swilan. Jason suka memerat di rumah dan menolak keluar rumah dan bersosial dengan anak jiran yang lain. Hal ini merungsingkan ibunya. Malaikat tidak, Jason sanggup memerat di rumah sehari suntuk daripada keluar dan bertegur sapa dengan jiran di kawasan persekitaran itu. Jason, kenapa kamu asyik terperat di rumah sahaja? Ibu risaulah dengan keadaan kamu ini, tanya Swilan. Soal ibunya pada suatu pagi itu tidak dijawab oleh Jason. Dia hanya berdiam diri tanpa sebarang kata. Dia seolah-olah tidak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh ibunya. Melihat keadaan Jason, Swilan berlalu pergi. Dia tahu bahawa Jason tak enggan bercampur dengan anak-anak jirannya yang berbangsa Melayu, walaupun pelbagai nasihat telah diberikan kepadanya. Nasihat yang diberikan itu bagaikan mencurah air di dalam keladi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keesokan harinya, Swilan cuba untuk mujuk Jason supaya bersosial dengan anak jiran mereka. Beliau menyuruh agar Jason tidak bersikap seperti katak di bawah tempurung. Hal ini akan menyukarkan masyarakat untuk saling kena mengenali antara satu sama lain. Namun begitu, Jason memberikan bermacam-macam alasan untuk tidak bergaul dengan jirannya. Dia menyatakan bahawa jiran-jirannya hanya suka menjaga tepi kain orang lain. Swilan menggeleng-gelengkan kepala apabila mendengar jawapan yang diberikan oleh Jason. Suatu petang, seorang daripada anak jiran Swilan, Rahman, menghantar bubur pisang yang dibawa oleh ibunya ke rumah Swilan. Pada waktu itu, Jason kebetulan berada di luar rumah. Lalu Rahman menyapa Jason dan bertanya akan khabarnya. Jason hanya menjawab tanpa menjawab soalan tersebut. Dia tanpa putus asa, Rahman bertanyakan beberapa soalan kepada Jason. Namun, dia hanya menjawab soalan tersebut secara endah tak endah sambil menunjukkan perasaan dingin. Selepas menyampaikan bubur tersebut kepada Jason, Rahman berlalu pergi dari rumah Jason. Kawan-kawan sekalian, ketika di sekolah pada waktu mata pelajaran sejarah, guru sejarah telah meminta para pelajar untuk menyiapkan tugas sejarah secara berkumpulan. Jason ditempatkan di dalam kumpulan yang sama dengan Rahman. Sepanjang perbincangan berlangsung, sikap Jason tetap tidak berubah dan dia hanya berdiam diri umpama keras sumbang. Rahman berusaha untuk membuat Jason bercakap. Namun, usahanya itu tetap tidak berjaya. Namun begitu, dengan takdir Tuhan, pada suatu hari, rumah Jason telah terbakar. Kebakaran tersebut berpunca daripada gangguan lintar pintas yang berlaku di atas bahagian rumah Jason. Seluruh kampung gempa dengan kejadian tersebut. Lalu, mereka tergesa-gesa pergi ke tempat kejadian. Mereka bekerjasama bagai awak dengan tebing untuk memadamkan api. Swilan yang berada di luar rumah teringat akan Jason yang sedang tidur di ruang tamu dan meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan Jason. Apabila mendengar cerita tersebut, Rahman segera meluru ke dalam rumah dan langsung tidak peduli dengan apa yang menjulang tinggi di dalam rumah tersebut. Akhirnya,
Jason dapat diselamatkan walaupun terdapat sedikit kecederaan ringan di bahagian kakinya. Dia terus dikejarkan ke hospital. Di hospital, Jason terbaring lesu. Dia merenung wajah ibunya yang berada di sisi katil itu. Jason, syukurlah awak selamat, bisik ibunya dengan perlahan. Sejurus kemudian, pintu bilik pesakit pula dibuka dengan perlahan-lahan. Kelihatan Pak Ahmad, Mak Jah dan Rahman melangkah perlahan-lahan menuju ke katil Jason. Sui yang tersenyum dan menjemput mereka duduk. Tiba-tiba Jason bersuara, "Rahman, saya minta maaf. Saya menyesal. Sekarang baru saya mengerti erti jiran dan persahabatan." Jason menghulurkan tangan pada Rahman. Rahman menyambutnya. Sui Lan memandang wajah Pak Ahmad dan Mak Jah. Sui Lan tersenyum puas. Kawan-kawan, dari cerita tersebut dapatlah kita simpulkan bahawa sifat hormat menghormati dan saling kena mengenali, terutamanya jiran yang berhampiran dengan tempat tinggal kita, haruslah jadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita tanpa mengira kaum. Kita haruslah bersatu padu untuk mempelajari, menghormati dan meraihkan kepelbagaian kaum yang ada di negara kita. Dengan kata lain, perpaduan antara kaum dapat memastikan kesejahteraan dan keselamatan anggota masyarakat. Dari Pekan pergi ke Kuala, singa dicemur, beli keria. Perpaduan kaum tunjang negara, aman makmur di mata dunia. Sekian, terima kasih.